Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid sekalian, selamat pagi. Kita akan teruskan sesi PDPR kita untuk kali ini unit 4, masa dan waktu, matematik tahun 5, standard kandungan 4.3, operasi asas melibatkan masa. Ini merupakan video siri yang kedua dan standard pembelajaran yang perlu kamu kuasai hari ini ialah 4.31, menyelesaikan ayat matematik tambah melibatkan pecahan dan perpuluhan, dekad dan tahun, abad dan dekad serta abad dan tahun. Baiklah murid-murid, untuk kemahiran menyelesaikan ayat matematik tambah yang melibatkan pecahan dan perpuluhan, dekad dan tahun, kita kena tahu hubungan satu dekad bersamaan dengan 10 tahun. Kita perhatikan soalan yang pertama. Yang berikut ialah tempoh pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Ada 4 sultan di sini. Awak boleh perhatikan. Soalannya, hitung jumlah tempoh pemerintahan Sultan Muzaffar Shah dan Sultan Mansur Shah. Kita perhatikan dalam rajak ini, Sultan Muzaffar Shah, tempoh pemerintahannya adalah 1,5 dekad, manakala Sultan Mansur Shah 1/9/10 dekad. Jadi kalau jumlah kita tambahkan terus. Kita salin balik 1/1/5 dekad tambah 1/9/10 dekad. Unit yang sama anu dalam dekad. Jadi unit yang sama, tetapi masalahnya di sini kedua-dua pecahan nombor bercampur ini penyebutnya tak sama. Jadi kita kena samakan penyebut 5 dan 10. Lihat 5 dan 10 nombor yang sama dan yang terkecil adalah 10. Jadi kita pilih penyebut semua jadi 10. Awak nak pilih 20 pun boleh, tapi nanti awak jawapan akhir kena permudahkan. Baik, kita tak payah ambil yang besar, kita ambil yang sama tapi yang terkecil adalah 10. Jadi kita semua tapaknya adalah ataupun penyebutnya adalah 10/10/10. Yang dah per 10 ni kita turunkan saja. 1/9/10 ni turunkan saja. Yang belum pecahannya per 10 ni kita operasikan penyebutnya dulu. 5 darab berapa 10? 5 darab 2 10. Jadi angka pun darab dengan 2. 1 darab 2 adalah 2. Jadi kita dapat 1/1/5 pecahan setaranya adalah 1/2/10. Kemudian bulat tambah bulat. 1 tambah 1 adalah 2. 9 tambah 2 adalah 11. 2 11/10 dekad ini kalau kita cerakinkan adalah hasil tambah 2 dekad tambah 11/10 dekad. Jadi 11/10 ini murid-murid adalah pecahan tak wajar. Jadi pecahan tak wajar tak boleh biarkan gitu saja. Jadi kita kena bahagi jadikan nombor bercampur. 1/10 dekad. Ditambah dengan 2 dekad, bulat tambah bulat, 2 tambah 1 adalah 3. Kita turunkan 1/10, jadi jawapannya adalah 3/1/10 dekad. Maka kita boleh buat kesimpulan jumlah tempoh pemerintahan Sultan Muzaffar Shah dan Sultan Mansur Shah adalah 3/1/10 dekad. Baiklah murid-murid, kita terus kepada contoh 1B, kira tempoh pemerintahan dua orang sultan terakhir. Kita perhatikan dua sultan terakhir adalah Sultan Alauddin Riayat Shah, tempoh pemerintahannya adalah 1/10 dekad, dan Sultan Mahmud Shah, tempoh pemerintahannya adalah 23 tahun. Dan soalan ni nak kita beri jawapan dalam tahun. Di sini unit tak sama, jadi kita tak boleh tambah terus. Tambahan lagi, ini nombor bercampur dan ini nombor bulat, mana boleh tambah. Sebab unit tak sama, jadi kita tak boleh tambah. Jadi kita yang mana nak tukar kepada tahun ialah 1/10. Dekad ni perlu tukar dulu pada tahun. Jadi kita salin balik 1/10 dekad. 1/10 ni kita jadikan pecahan tak wajar. 10 kali 1 adalah 10. Tambah 1 adalah 11. Darab dan tambah. 11/10 adalah pecahan tak wajar. Kemudian nak kepada tahun kita darabkan 10 tahun. 10 dengan 10 boleh masukkan, jadi jawapannya 1/10 dekad adalah 11 tahun. Dah dapat dalam tahun, kita jumlahkanlah Sultan Alauddin Riayat Shah ni, tempoh pemerintahannya dengan Sultan Mahmud Shah iaitu 23 tahun. Maka kita boleh buat kesimpulan tempoh pemerintahan dua orang Sultan terakhir ialah 34 tahun. Baik, kita perhatikan pula soalan yang kedua berpandukan jadual. Hitung tempoh perkhidmatan Cikgu Mirza dalam dekad sebelum beliau bersara. Ini adalah
Gambar rajah menunjukkan tempoh perkhidmatan Cikgu Firza di SK Seri Intan. Tempoh perkhidmatannya adalah 2.4 dekad dan SK Melati 0.8 dekad. Jadi kalau nak tempoh perkhidmatannya adalah kita tambahkan dalam dekad, ini tak ada masalah. Kita terus ayat matematiknya adalah 2.4 dekad tambah 0.8 dekad, nak jawapan dalam dekad. Tak ada masalah sebab unitnya sama. Kemudian nombornya pun dua-dua nombor perpuluhan yang sama. Jadi 2.4 tambah 0.8 dekad akan dapat jawapan 3.2 dekad. Jadi tempoh perkhidmatan Cikgu Mirza sebelum bersara sebenarnya adalah 3.2 dekad. Baiklah murid-murid, kita terus kepada contoh yang ketiga. Kita baca dialognya. Saya bertugas sebagai guru sementara selama 1/5 dekad. 1.3 dekad seterusnya sebagai guru tetap. Okey, soalannya berapakah tempoh dalam tahun? Okey, nak tempoh masa dalam tahun. Cikgu Alice telah bertugas sebagai guru. Jadi kita tambahkan jumlah tempoh masa perkhidmatannya sebagai guru sementara adalah 1/5 dekad tambah dengan guru sementara adalah 1.3 dekad. Dan jawapan nak dalam tahun. Kita perhatikan di sini unit adalah sama. Tapi bentuk nombor tak sama. 1/5 dalam pecahan manakala 1.3 dalam perpuluhan. Jadi gunakan cara 1/5 dekad ni kita tukar kepada perpuluhan. Okay, nombor perpuluhan maknanya 1 dibagi 5. Okey, 1 dibagi 5. Okey, 5 darab sifar adalah sifar. Tolak tinggal 1. Turun. Bagi titik 1 sifar. Bagi titik di atas dan 1 sifar di bawah. Jadi 5 darab 2 adalah 10. Jadi 1/5 dekad sama dengan 0.2 dekad. Okey. Kemudian kita tambahkan 0.2 dekad ni dengan 1.3 dekad akan dapat 1.5 dekad. Okey, belum habis lagi dekad kepada tahun. Maka 1/5 darab 10 tahun akan dapat, okay, kita pindahkan satu kali, titik perpuluhan akan dapat 15 tahun. Pergi pada contoh yang cara yang kedua. Cara yang kedua pula adalah 1/5 dekad ni tukar dulu kepada tahun. Okay, 1/5 dekad kepada tahun adalah darab 10. Okay, salin balik 1/5 darab 10 tahun. 10 tahun bagi 5 adalah 2 tahun. Okey, 1/3 dekad juga kita tukar kepada tahun. Dekad kepada tahun kita darab 10 tahun. Jadi 1/3 darab 10 tahun akan dapat 13 tahun. Kemudian 2 tahun tambah 13 tahun akan dapat 15 tahun. Jadi oleh sebab itu tempoh dalam tahun Cikgu Alice telah bertugas sebagai guru adalah 15 tahun. Baiklah, kita terus kepada menyelesaikan ayat matematik tambah yang melibatkan pecahan dan perpuluhan dalam abad dan dekad. Kita perhatikan soalan 1. Gua A berusia 6/1/5 abad. Usia gua B adalah 3/1/2 lebih tua daripada gua A. Okey, soalannya usia gua B ialah, kita lihat kata kunci lebih. Lebih adalah maksudnya usia gua B adalah lebih banyak. Jadi kita tambahkan 6/1/5 abad tambah 3/1/2 abad, nak jawapan dalam abad. Okey, unit dah sama, tak ada masalah, boleh tambah terus. Tapi masalahnya, dua-dua ini adalah nombor bercampur yang penyebutnya tak sama. Jadi bila penyebutnya 5 dan 2, kita boleh pilih 10 sebagai penyebut. Okey, kita salin balik 6/1/5 abad tambah 3/1/2 abad. 5 ni kita jadikan 10 ialah 5 darab 2, 10. Kemudian atas 1 pun darab 2 adalah 2. Okey, 2 ni kepada 10 adalah 2 darab 5, 10. Jadi 1 darab 5 adalah 5. Kemudian 6, 2/10 abad tambah 3, 5/10 abad. Bulat tambah bulat. 6 tambah 3 adalah 9. 2 tambah 5 adalah 7/10. Maka usia gua B ialah 97/10. Ini adalah dalam sebutan paling mudah. Kita lihat contoh yang kedua, 3/10 abad tambah 39 dekad, nak jawapan dalam dekad. Okey, yang belum dekad lagi, kita tukar kepada dekad. Jadi, kita salin balik 3/10 abad adalah bersamaan dengan 3/10 darab 10 dekad. Sebab abad kepada dekad adalah darab 10. Okey, masukkan pun boleh. 10 bagi 10 adalah 1. Jadi 3 kali 1 adalah 3. Jadi 3/10 abad sama dengan 3 dekad. Dan dah sama unit, baru kita tambah. 3 dekad tambah 29 dekad akan dapat 32 dekad.
Baiklah murid-murid, kita terus kepada contoh soalan yang ketiga. 2/4/5 abad tambah 8 abad 7 dekad. Nak jawapan dalam abad dan dekad. Kita perhatikan di sini 8 abad 7 dekad dah memenuhi kehendak jawapan nak dalam abad dan dekad. Jadi yang tak memenuhi lagi adalah 2/4/5 abad ni. Maka kita salin balik adalah sebenarnya 2/4/5 abad ni adalah 2 abad tambah 4/5 abad. Yang 2 abad ni kita turunkan balik. 4/5 abad ni kita tukar jadi dekad. 4/5 darab 10 dekad sebab 1 abad 10 dekad. Kemudian 10 dekad bagi 5 adalah 2, 4 darab 2 adalah 8. Jadi 2/4/5 abad sebenarnya adalah 2 abad 8 dekad. Kemudian kita buat T, kita tambahkan dengan 8 abad 7 dekad. 8 dengan 7 adalah 15 lah. 2 tambah 8 adalah 10. Kita perhatikan di sini adalah 15 dekad dah melebihi 1 abad. Jadi tolak 10. Sebenarnya tolak 10 ni adalah tolak 10 dekad. 10 dekad ni adalah 1 abad. Jadi tambah 1 dekat rumah abad, maka dapat 11 abad 5 dekad. Ini adalah jawapan akhir dia. Pergi pula pada soalan 4. Hitung anggaran usia dalam abad. Okay, nak dalam abad. Bagi pokok B. Jadi keratan rentas lingkaran batang pokok A menunjukkan pokok A lebih kurang 0.2 abad. Pokok A kecil je. Keratan rentas dia. Jadi usia dia adalah lebih kurang 0.2 abad. Manakala pokok B, keratan rentas pokok B adalah berusia 0.3 abad lebih daripada pokok A. Jadi hitung anggaran usia dalam abad bagi pokok B. Pokok B lebih berusia, jadi kita tambahkan 0.2 abad tambah 0.3 abad. Tak ada masalah, unit sama. Nombor perpuluhan pun tambah nombor perpuluhan, jadi adalah 0.5 abad. Ini adalah usia pokok B. Baiklah murid-murid, kita terus kepada contoh yang kelima. 12.6 abad tambah 58 dekad. Nak jawapan dalam abad dan dekad. Jadi kita perhatikan di sini 12.6 abad ni adalah hasil tambah 12 abad tambah 0.6 abad. Jadi 12 abad kita biarkan saja. Yang 0.6 abad ni kita tukar kepada dekad. Jadi 1 abad adalah 10 dekad. Jadi 0.6 darab 10 adalah 6 dekad. Maka 12.6 abad sebenarnya adalah 12 abad 6 dekad. Kita buat T, kita tambahkan 12 abad 6 dekad tambah 58 dekad. 58 tambah 6 adalah 64 dekad. 64 ni kita tolak 60. 60 dekad adalah 6 abad. Jadi tambah 6 di abad. Dapatlah abad tu 18 abad. Okey, 64 tolak 60 adalah 4. Jadi 12.6 abad tambah 58 dekad akan dapat jawapan 18 abad 4 dekad. Okey, baik, kita pergi pada contoh 6 tambah 4 9/10 abad dan 3/2 abad. Berikan jawapan dalam abad dan dekad. Okey, 4 9/10 abad kepada abad dan dekad. 4 ni biarkan saja sebagai 4 abad. 9/10 abad ni kita jadikan dekad, akan dapat 9/10 darab 10 adalah 9 dekad. Jadi yang 4 9/10 abad ni sebenarnya 4 abad 9 dekad. Dan 0.2, okay, 3 ni kita biarkan 3 abad. 0.2 abad ni adalah 2 dekad. Kita tambahkan 4 abad 9 dekad tambah 3 abad 2 dekad akan dapat 7 abad 11 dekad. 11 dah lebih daripada 1 abad. Tolak 10 tambah 1. Jadi jawapan akhirnya adalah 8 abad 1 dekad. Untuk kemahiran yang terakhir bagi menyelesaikan ayat matematik tambah yang melibatkan pecahan dan perpuluhan abad dan tahun ini, kita lihat contoh 1. Abad dan tahun, anggaran usia pada tahun 2021, menara jam besar Kuala Kangsar adalah lebih kurang 4/5 abad. Okey. Menara jam besar Alor-Star pula kira-kira 3/10 abad lebih daripada usia menara jam besar Kuala Kangsar. Maksudnya menara jam Alor-Star ni lebih banyak usia dia, lebih tua. Jadi hitung anggaran usia menara jam besar Alor-Star. Jadi kalau lebih besar ataupun lebih tua daripada menara jam besar Kuala Kangsar, maka nak cari menara jam besar Alor-Star, usia dia kita tambahkan. Jadi 3
per 10 abad ni kita tambah dengan 4 per 5 abad. Nak jawapan dalam abad ni tak ada masalah sebab unitnya sama. Cuma kita samakan penyebut 4 per 5 abad. Tambah 3 per 10 abad. 5 dengan 10 kita jadikan penyebutnya 10. Jadi 5 darab 2 adalah 2. 5 darab 2 adalah 10. 4 darab 2 adalah 8. Jadi 3 per 10 turunkan. Kemudian 8 tambah 3 adalah 11 per 10 abad. Tak wajar. Jadi 11 bagi 10 akan dapat 1. 1 per 10 abad. Jadi ini adalah usia menara jam Alustar sebenarnya. Baiklah, kita terus kepada kemahiran menyelesaikan masalah operasi tambah yang melibatkan pecahan dan perpuluhan abad dan tahun. Okey, kita lihat soalan yang kedua. 27 per 10 abad tambah 60 tahun nak jawapan dalam tahun. Jadi yang dalam 60 tahun ni kita biarkan aja. Yang 27 per 10 abad ni kita perlu tukar kepada tahun. Kita salin balik 27 per 10 abad. Kalau kita tak nak jadikan darab dengan tambah pun boleh. Kita ambil 2 abad ni kepada tahun. 2 abad ialah 200 tahun sebab 2 darab 100. Yang 7 per 10 ni pun kita darab 100. 7 per 10 darab 100 adalah 70 tahun. Maka 27 per 10 abad sebenarnya adalah 270 tahun. Dapat dalam tahun kita tambahkan dengan 60 tahun. Maka 27 per 10 abad tambah 60 tahun akan dapat jawapan 330 tahun. Okey, kita pergi pada contoh yang ketiga. 81 per 2 abad tambah 1 abad 35 tahun nak jawapan dalam abad dan tahun. Jadi 1 abad 35 tahun ni jangan usik, kita usik yang ni. 81 per 2 abad, kalau tak nak buat darab dengan tambah, 8 abad ni kepada, okey, biarkan saja 8 abad sebab nak jawapan dalam abad kan. 8 ni biarkan saja jadi 8 abad. Yang setengah abad ni kita tukar kepada tahun adalah setengah darab 100 tahun. Jadi 100 tahun bagi 2 adalah 50 tahun. Jadi 8, 1 per 2 abad sebenarnya 8 abad 50 tahun. Kemudian kita tambahkan dengan 1 abad 35 tahun. 50 tambah 35 adalah 85 tahun. 8 tambah 1 adalah 9. Jadi 85 tahun ni belum lagi 100 tahun. Jadi kita tak payah usik apa-apa, tak payah tolak, tak payah apa. Jadi jawapan akhirnya adalah 9 abad 85 tahun. Baiklah, murid-murid, kita terus kepada contoh yang kelima, menyelesaikan ayat matematik tambah yang melibatkan perpuluhan dalam abad dan tahun. Kita lihat contoh kelima, 0.82 abad tambah 451 tahun nak jawapan dalam abad dan tahun. Jadi kita kena tukar unit masa kepada tahun serta abad dan tahun. Okey, kita ambil dulu 0.82 abad ni kepada tahun adalah 0.82 darab 100, pindahkan 2 titik perpuluhan ke kanan akan dapat 82 tahun. Kemudian 451 tahun ni dalam tahun, okey, kepada abad dan tahun. Jadi sebenarnya 451 tahun ini adalah hasil tambah 400 tahun tambah 51 tahun. Okey, 400 tahun kepada abad, 400 tambah 100 akan dapat 4 abad. Kemudian 51 tahun diturunkan. Jadi 451 tahun ni sebenarnya 4 abad 51 tahun. Kemudian kita jumlahkanlah dengan cara membuat bentuk T, buat bentuk lazim T ni. Kemudian kita tambahkan 82 tahun tambah 4 abad 51 tahun. 82 tahun tambah 51 tahun adalah 133 tahun. Jangan letak satu ni di atas abad. Ini masih rumah tahun. Okey, 133 tahun ni dah lebih daripada satu abad. Okey, kita buang 100. Jadi sebenarnya kita bukan buang 100. 100 tahun ni kita tukar kepada abad ialah 1 abad. Jadi 4 tambah 1 adalah 5. Yang tadi ni 133 tolak 100 adalah 33. Maka kita boleh buat kesimpulan 0.82 abad tambah 451 tahun sama dengan 5 abad 33 tahun. Kalau awak tak nak buat matematik yang ni pun tak apa. Buat ni je sama dengan 5 abad 33 tahun kerana jawapan kita ini adalah dalam bentuk tempoh masa. Jadi kita perlu nyatakan abad dan tahunnya. Bukan setakat sampai sini je. Bukan setakat sampai bentuk T ni je. Awak kena buat sama dengan 5 abad 33 tahun. Tulis balik dalam bentuk tempoh masa. Jadi kita pergi pada contoh soalan yang terakhir iaitu 5/3/4 abad tambah 1/3 abad nak dapat jawapan dalam tahun. Okey, ini unit dah boleh tambah terus sebenarnya. Tapi ini bentuk nombor bercampur dan ini dalam bentuk nombor perpuluhan. Jadi 5/3/4 abad kita boleh tukarkan jadi pecahan tak wajar. 4 darab 5 adalah 20. 20 tambah 3 adalah 23/4. 23/4 dalam bentuk pecahan. Dalam bentuk perpuluhan, 23 bagi 4 akan dapat jawapan 5.75A
abad. Kemudian kita tambahkan dengan 1/3 abad akan dapat 7.05 abad. Dia belum sampai kendak soalan nak dalam tahun. Jadi 7.05 abad tulis balik. Abad kepada tahun adalah darab 100. Dipindahkan 2 titik perpuluhan ke kanan, dapatlah 705 tahun. Maka kita boleh buat kesimpulan 53/4 abad tambah 1/3 abad sama dengan 705 tahun. Okey, murid-murid. Okey, setakat ini saja untuk topik kemahiran menyelesaikan ayat matematik tambah yang melibatkan pecahan dan perpuluhan. Saya nak murid-murid lihat video ini ataupun awak boleh rujuk juga buku teks untuk kefahaman yang lebih jelas. Baiklah murid-murid, ini adalah latihan untuk kamu pada hari ini. Okey, muka surat 153, kamu sambung latihan yang semalam. Okey, untuk nombor 1, awak buat soalan F, G dan H. Ni tak ada masalah sebab unit dah sama. Okey, bentuk nombor pun dah sama, cumanya ini adalah pecahan. Jadi pastikan penyebutnya sama dulu baru boleh tambah. Okey, yang H ni 35, 8/35 abad tambah 1/2 abad pun samakan penyebut. Okey, H lagi lah, tak ada masalah, senang aja, perpuluhan tambah perpuluhan kan. Okey, terus pergi pada nombor 2, 17 tahun tambah 1/5 dekad, nak jawapan dalam dekad dan tahun. Jadi 17 tahun ni jadikan dekad dan tahun adalah bahagi 10. Okey, 1/5 dekad kepada tahun, 1/5 darab 10 tahun. Okey, kita dapat dalam tahun dan tahun, tambahkanlah kemudian jadikan dia kepada sebutan dekad dan tahun. Untuk soalan 2F ni, dekad 1 tahun tambah 2/3 dekad kepada tahun, maka yang dekad ni jadikan tahun. 4 dekad kepada tahun, darab berapa? 2/3 dekad kepada tahun pun darab berapa? Darab tahun-tahun ni, tambahkan saja. Untuk soalan 2G, 2/25 abad tambah 1 abad 6 dekad, nak jawapan dalam dekad. Jadi 1 abad ni jadikan dekad, kemudian 2/25 abad pun jadikan dekad. Dan tambahkan. Okey, ini adalah nombor bercampur, nak jadikan bertanda tak wajar pun boleh. Nak jadikan dekad satu-satu pun boleh. 2 darab 10, 25 darab 10 pun boleh. Banyak cara, semua boleh digunakan. Okey, untuk 2H 66 tahun tambah 1 9/10 abad, nak jawapan abad dalam tahun. Okey, 1 abad ni biarkan, 9/10 abad ni jadikan tahun. Dan tambah dengan 66 tahun. Okey, untuk soalan yang seterusnya nombor 4. Okey, hitung hasil tambah 2/45 abad dengan 3/8 abad. Okey, nyatakan jawapan dalam abad dan dekad. Okey, 2 ni biar jadi abad, 45 abad ni jadikan dekad. Okey, 3/8 ni 3 biarkan jadi abad, yang 0/8 ni jadikan dekad darab 10 kan. Okey, nombor 5 adalah soalan pembuktian. Adakah pernyataan di sebelah benar? Buktikan. 2.79 abad tambah 8 1/4 abad dapat 11 abad 4 tahun. Awak buat, kalau jawapan awak dapat 11 abad 4 tahun, awak nyatakan pernyataan sebenar adalah benar. Kalau tak benar, buktikan. Ini saya rasa awak dah faham. Okey, buatlah sehabis baik. Okey, kemudian snap gambar hantar kepada cikgu. Semak. Sekian, terima kasih.